الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengurusi timbalan pengurusi surau, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ahli kuasa, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan guru, para alim ulama, yang dirahmati Allah, muslimin dan muslimah sekalian. Pada malam ni kita sama-sama datang ke rumah Allah dalam keadaan bertakwa dan kita mencari keredaan Allah, yang mana amalan yang Allah redha adalah yang wajib, yang sunat adalah amalan yang Allah redha, yang Allah suka. Dan sama-sama tuan-tuan, kita berada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukalah pintu hati kita masing-masing untuk ikhlas menerima ilmu Allah. Mudah-mudahan dengan kita ikhlas ni, Allah bagi ilmu yang manfaat untuk kita amali dalam kehidupan kita nak pergi ke akhirat nanti. Tanda orang betul-betul beriman, salah satu, ada dua tanda, iaitu dia gembira apabila dapat melaksanakan perkara yang Allah redha, yang diperintah-perintah ni, dia gembira, seronok buat. Dan apabila terbuat dosa, rasa duka cita, rasa gundah gulana, seperti hidup bawah bukit, bukit boleh timpa jatuh mai ke bawah. Begitu rasa beratnya dosa tu, takut pada Allah. Bagi orang yang rasa diri dia tak betul iman, dia tak buat apa yang Allah redha ni, seolah-olah macam satu benda yang biasa saja. Tak semayang tu benda yang biasa saja bagi dia. Tak ada rasa takut-takut, tak ada rasa risau apa-apa. Dan apabila buat jahat pun, buat maksiat, dia tak rasa maksiat tu begitu besar di sisi Allah, ringan je bagi dia. Itu tuan-tuan, kita sama-sama lah duduk datang ke surau masjid ni untuk dapat yang kata betul-betul kita ni beriman pada Allah. Tanda dia yang kita sebut tadilah, dua tanda tadi. Jadi pada malam ni tuan-tuan, saya baca satu hadis Nabi SAW tentang kebanyakan isi neraka. Ini tajuk berkaitan dengan akhirat lah. Beriman pada hari kiamat, iaitu beriman adanya neraka, adanya syurga. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW telah bersabda dalam bab ahli neraka ini, babun majaa anna aksaran ahlan nar an-nisa, iaitu yang telah didatangkan hadis ini, kebanyakan isi neraka itu ialah orang-orang perempuan. Tak banyak laki-laki, banyak perempuan. Hadis ni kita tengok apa yang dilakukan oleh wanita yang menjadikan mereka lebih banyak, ramai yang masuk neraka daripada masuk syurga. Di mana ketahuilah saudaraku, orang-orang yang masuk syurga dan orang-orang yang masuk neraka itu tidaklah tertentu kepada laki-laki sahaja, bahkan perempuan pun masuk juga syurga, perempuan pun masuk juga neraka. Tetapi adalah yang banyak
mengisi syurga itu iaitu orang-orang perempuan. Juga banyak yang mengisi neraka itu orang-orang perempuan juga. Maknanya dalam syurga pun orang perempuan ramai masuk, dalam neraka pun ramai orang perempuan masuk. Maka daripada sudut neraka orang laki-laki sikit masuk, syurga orang laki-laki ramai masuk. Orang perempuan ramai masuk syurga dan ramai juga masuk neraka. Dia seimbang. Tempat yang paling dikatakan neraka ni, sifat dia kita baca nanti. Sifat neraka ni tuan-tuan memang tak mampu kita nak menghadap ataupun nak menanggung lah sifat neraka ni. Memang panas lah. Yang mana telah disabda oleh Nabi SAW juga tentang sifat-sifat neraka ni banyak tuan-tuan. Sifat-sifat neraka ni salah satu daripadanya panas lah. 70 kali ganda daripada panas yang ada di dunia ni. Makanan dalam neraka, minuman dalam neraka. Kita nak tengok siapa dulu masuk. Di mana telah datang khabar, hadis lah, mengatakan kebanyakan orang menjadi isi syurga itu iaitu orang yang fakir. Yang masuk syurga tu pula, yang masuk syurga pula di kalangan wanita yang ramai tadi, di kalangan laki-laki yang ramai tadi, tergolong orang yang fakir pada masa ia di dalam dunia. Dia tak kaya. Fakir yang macam mana? Yang beriman, serta beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ada yang miskin, fakir tapi tak beriman. Tak bertakwa pada Allah. Tak mau ikut sunnah Nabi, tak tawakal pada Allah. Dan tak sabar dengan ujian-ujian Allah. Mereka fakir, mereka miskin. Tapi tak mau hidup ikut sunnah Nabi. Tak mau ikut serah diri dia pada Allah, tawakal pada Allah, tak mau tawakal, serah diri pada makhluk. Dan yang ketiga, dia tak sabar dengan segala ketentuan Allah. Fakir, miskin. Hak ni masuk neraka. Yang kata masuk syurga tadi, serta iman dengan Allah dan Rasulnya. Dalil menunjukkan atas demikian itu hadis yang dikeluarkan Abu Isa At-Tirmizi yang katanya daripada Ali bin Abbas, yaqulu qala Rasulullah SAW, at-tala'tu fil jannati fara'aitu aksara ahlihal fuqara. Hadis ini riwayat daripada Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, berkata, ia telah bersabda Rasulullah SAW, telah aku lihat di dalam syurga dengan izin Allah. Kan Nabi dibawa oleh Allah supaya tengok syurga dan neraka dan cerita Isra Mi'raj. Allah izin pilah tengok syurga. Maka aku nampak kebanyakan ahlinya orang-orang fakir. Ramai orang miskin, fakir yang masuk syurga, yang beriman dan percaya kepada hari akhirat. Yang kata fakir, yang miskin tadi, yang kufur, yang munafik syirik, tak ada lah. Ini yang beriman. Sebab apa orang fakir ni tak ramai yang kufur pada Allah? Tak ramai yang munafik dengan Allah. Tak ramai yang engkar perintah Allah. Ramai orang fakir ni beriman. Percaya kepada Allah tu Tuhan. Percaya hari kiamat. Dan mereka tidak buat kerja-kerja munafik ni. Kerja-kerja nak murtad, nak keluar dari Islam. Kerja-kerja kufur ni tak mau. Mereka jadi orang yang patuh perintah yang Rasulullah bawa, tawakal pada Allah dan redha, sabar dengan ketentuan Allah. Sebab orang fakir itu, mengapa jadi macam tu? Banyak sangat masuk syurga ni. Kerana apa? Kerana orang-orang fakir itulah yang ada banyak ingatkan akan Tuhan. Jadi sikit saja tuan-tuan yang fakir miskin yang lupa Allah ni, sikit, tak ramai. Ada yang fakir miskin tak sembahyang, tak taat perintah Allah, ada, tak ramai.
Kebanyakannya fakir ni, yang tak kaya ni, mereka ingat kat Tuhan. Dan takut padanya Allah. Itu dia tuan-tuan. Jadi sebab tu yang kaya ni, macam kita lah di negara kita ni kaya. Nah, diuji kaya tu masa dalam perut lagi. Nah, kita lah dalam perut mak kaya dah. Belum keluar lagi dah macam-macam dah beli. Harta benda dah, tanda tangan wasiat macam-macam dah. Keluar mari tu dia lagi penuh rumah. Kaya sampai besar. Itulah kita Maka kaya ni, ujian kaya ni tuan-tuan, ujian jadi kaya ni, ujian mewah ni cukup bahaya berbanding dengan ujian fakir. Ujian fakir ni kebanyakannya banyak tak lupa Allah. Taklah semua kan, tapi taklah ada tapi sikit yang lupa Allah. Tak sama ujian kaya. Macam di Turki ujian kaya. Turki kaya. Mewah kehidupan ni apa? Allah bagi dunia macam-macam ada kan. Rumah depa tengok. Bukan rumah macam kita, rumah terai kampung-kampung ni kan. Rumah depa semua bangunan tinggi-tinggi. Dia bangunan tinggi, bangunan ni kemuncak ni, itu tanda-tanda majulah, tanda-tanda dunia tu majulah. Macam di Dubai contohnya kan, majulah. Arab Saudi pun banyak ada bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi kan. Tanda majulah. Kuala Lumpur tu majulah. Ipoh tak maju lagi, tak banyak bangunan tinggi. Taiping ada berapa ya? Bangunan rendah. Pulau Pinang, tengok bangunan dia. Itu dikatakan oleh dunia maju lah. Maju. Negeri yang maju. Kaya. Apa jadi suasana kaya tu? Lupa Allah, tak ingat pada Allah, mengaku mereka tu Islam, tapi tak ada amalan harian mereka tu sebagai Islam. Hanya mengakulah mereka tu Islam, tapi kehidupan tak ikut cara Islam. Maka Allah uji. Dan berlaku pada zaman Nabi SAW. Semasa Rasulullah dakwah di Mekah, ramai di kalangan orang miskin, fakir ni yang masuk Islam. Yang kaya tak mahu. Itu bukan zaman Nabi Muhammad saja. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Lut. Orang ada nama, orang ada bangsawan ni tak mahu kepada Islam. Bahkan dia berkata Nabi tu adalah orang yang tak layak untuk bercakap agama dengan mereka. Mereka ni kaya lah. Tuduh Nabi macam-macam. Maka yang masuk Islam tu hak fakir, hak miskin. Tengok tu. Rasulullah doa minta kalau dia tu miskin, hidup sama orang miskin, mati sebagai orang miskin dan masuk syurga bersama orang miskin. Nabi minta tu. Sebab apa? Ujian kaya tu, ujian jadi kaya tu selalunya kita tuan-tuan lemah. Kita lemah untuk nak menghadap kaya tu tadi. Dah kaya tu dah mula tak ingat kat Tuhan dah. Banyak cerita yang kita dah baca dah sebelum ni. Serta kebanyakan orang fakir ni, kebanyakan menjunjung apa suruh Allah dan menjauhi apa tegahnya Allah. Itu dia, kebanyakan. Bukan sikit yang banyak. Yang ni lah, tuan-tuan. Kalau kita kaya, kita ikut sunnah Nabi SAW. Kita kaya, kita tawakal pada Allah. Kita kaya, kita sabar dengan ujian-ujian Allah. Hak ni yang Allah nak. Allah mahu yang tu. Allah tak mahu yang lain. Allah suruh kita jangan duk sibuk menguruskan dunia sama dengan dia. Dia dah urus semua dah peraturan dia. Ikut saja yang tu. Dilarang kita menguruskan dunia ikut sama-sama dengan Allah. Allah tak bagi. Tak layak kita nak mengurus dunia ni bersama-sama dengan Allah. Rezeki Allah dah bagi dah jaminan. Makan, minum, pakai, tempat tinggal ni semua dah. Allah dah buat siap dah. Maka Allah kata jangan duk pulun cari rezeki sampai lupa aku. Pulun nak jadi kaya sampai tak ingat kat aku. Pulun nak jadi mewah sampai derhaka pada aku. Allah tak bagi tu. Allah tak suruh tu. Kalau kita buat juga tuan-tuan, tanda kita hati tu tak baik. Hati tak elok .
Hati itu mati dengan Allah Ta'ala. Hati tak hidup. Kalau kita gagah buat macam yang mana larangan Allah Ta'ala tadi. Allah kata tak payah duk urus dengan aku dah susun semua dapat rezeki ni lebih gampang. Maka kalau kata kita bekerja sampai waktu sembahyang, berhenti dulu kerja tu, sembahyang dulu. Nak cari makan, minum, pakai, tempat tinggal kan, berhenti dulu, sembahyang dulu. Lepas tu buat kerja pula. Dia terus buat kerja sampai tak sembahyang. Pasal apa? Cari makan, minum, pakai pun wajib juga nafkah. Nak bagi nafkah pada anak isteri pun wajib juga. Maka dia tinggal solat subuh, tinggal solat zuhur. Alasan dia nak cari nafkah. Nak bagi anak bini makan tu pun tanggungjawab juga. Hukum Allah juga. Allah tak suruh macam tu. Allah berhenti dulu. Bab makan, minum, pakai ni Allah dah buat siap dah. Banyak ni Allah buat siap dah. Kita kena buat dulu apa suruhan Allah yang Allah suruh buat. Iaitu perkara yang wajib-wajib. Semayang contohnya. Kena semayang. Orang fakir ni kebanyakan dia buat kerja-kerja suruhan Allah. Lepas tu pula dia menjunjung suruh Allah itu. Dia taat perintah Allah itu kerana cukup kelapangan mereka itu. Dia tak sibuk. Dia ada masa lapang. Dia tak sibuk. Cukup kelapangan mereka itu boleh menunaikan apa yang diperlukannya. Waktu Rasulullah kata, di antara perkara yang buruk berlaku, ujian yang paling besar, yang umat aku tak mampu nak menghadapnya apabila Allah bagi nikmat masa lapang dengan nikmat sihat. Selalunya salah guna kita. Nikmat sihat dengan nikmat masa lapang. Kita duk guna untuk buat benda tegahan Allah, tak buat suruhan Allah. Tapi orang fakir ni tuan-tuan, walaupun dia ada masa lapang, tapi dia tidak ada kekayaan untuk nak jadikan masa lapang itu untuk buat benda yang larangan Allah. Dia tak mampu, dia tak ada benda. Maka waktu lapang tu dia bagi masa untuk taat perintah Allah. Dia menunaikan apa yang diperdu. Perdu ni. Perdu sembahyang, perdu puasa, zakat. Tidak ada dunia tadilah. Harta, keluarga, pangkat tadi boleh menghalangi mereka itu. Menghalang mereka tu nak taat perintah Allah, nak buat yang perlu, tak ada. Maka yang kaya tadi dia ada halangan. Dia nak mari ke masjid. Halangan harta contohnya. Banyak ni. Tak tutup lagi, tak kunci lagi, tak simpan lagi. Dah bang dah. Macam mana? Anak ramai, isteri pun ada 4 kata macam tu dah. Duk ulang alik tu tak main masjid dah. Tak ada nak main masjid, duk ulang alik. Umur sana semalam. Lama-lama tak main terus tak duk pergi sana semalam, sini sana semalam. Nak main macam mana? Agak-agak nak main malam ni, tapi dah kena umur sana, tak main lah. Umur belah sana pula tak ada surau. Tak ada pula. Sibuk. Pangkat lagi lah. Pangkat lagi tu. Orang nak mesyuarat saja, kita pengurusi. Kita ni, orang tak apa ni pegawai kanan dah, pegawai tertinggi. Mesyuarat kita kena ada sebab kita pengurusi. AJK tak apa, nak main tak apa. Pengurusi kena ada, mesyuarat tak jadi, pengurusi tak ada. Mesyuarat ni. Dia banyak halangan dunia tu tadi. Bagi orang kaya tuan. Kalau kata dia dapat susun atur dengan elok, dapat dengan taufik hidayah Allah lah, dia usaha nak jaga. Ramai juga tuan-tuan yang kaya tapi berjaya dapat jadi ahli syurga. Kaya berjaya dapat tunai perintah Allah, larangan Allah tak buat. Ada. Yang tu yang kita nak. Ujian kaya tu. Di Syria, di Turki lah sekarang kan. Diuji dengan susah. Tapi depa Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat Nabi, Allahu Akbar. Kita tak diuji apa-apa. Tak ada apa-apa Malaysia kira nak menyanyi, anugerah skrin, anugerah tu, anugerah. Mana nak ingat kalau Abi dah. Ada ingat menyanyi. Nak menyanyi sana sini. Depa sana, ujian susah. Allahu Akbar. La ilaha illallah, astaghfirullah. Itulah yang duk tunjuk dalam TV yang kita tengok dah. Sebelum ni mereka duk menyanyi juga. Lalai tak ingatkan Tuhan. Allah bagi ujian. Maka diuji dengan senang tempat kita.
Maka apa, kita diuji dengan senang, inilah tuan-tuan. Dia lupa yang diperdukan oleh Allah, dia tak buat. Sebab halangan dengan dunia. Orang fakir tak ada dunia itu boleh menghalangi mereka. Kerana apa? Tiada pada mereka itu harta. Rupanya harta ni boleh jadi sebab kita tak tunai yang diperdukan oleh Allah Ta'ala. Harta ni. Dan barang yang memberi tergendala amalannya, harta salah satunya. Pangkat lagi lah, keluarga. Yang menghalang tuan dia daripada buat ibadat fardu. Terutama semayang fardu berjemaah. Tak buat tu. Saya kata kat saya, tentu kata kat tuan. Tak ambil lain dulu, ambil tu. Semayang fardu dulu. Memang terhalang tu. Apabila dunia tu dah banyak, harta dah banyak, keluarga dah ramai, pangkat dah tinggi, dia mula. Tidak ada masa untuk ibadat fardu. Bahkan dia tergendala di situ. Baik, bersalahan dengan orang kaya. Kitab ni kata. Maka hartanya itu, ni kitab ni. Harta tu melalaikan dirinya daripada menjunjung apa suruhan Tuhan. Tu dia pencen, tuan-tuan, dapat duit ratus-ratus ribu. Dia beli kebun, beli dusun. Umur 60. Dia beli mesin rumput satu, buat galah atas badan. Dia beli alat satu lagi untuk pacun. Lalang-lalang ni buat pacun dia tahanlah sebulan tu. Lepas tu dia tanam dayan king, dayan kahwin lah, dayan 20 lebih lah, 24 lah. Umur 60. Buah dayan tu dia akan berbuah 7 ke 5 tahun tu. 5, 6, 7 tahun berbuah tu. Dia umur 60. Entah. Lepas tu dia duduk pergi habis waktu. Buat pagar keliling, mesin rumput. Pergi. Subuh dah pergi dah. Kan? Tak berjemaah dah subuh. Takut lewat pula sampai ke kebun. Kebun tu kat Batu Kurau tu. Nak sampai kat kebun tu naik bukit-bukit sikit. Baru turun. Jumpalah kera ke apa. Macam nak pergi kebun. Kebun dah lah. Orang jual murah. 5-6 ribu yang dia. 7 ribu banyak. Tentang apa berlaku? Dia tak semayang subuh jemaah. Zuhur berjemaah tak ada. Asar jemaah tak ada. Balik rumah letih. Maghrib pun tak ada. Isya pun tak ada. Umur 60. Pencin ratus-ratus ribu duit. Kononnya dulu tak sempat nak berkebun. Dah pencin baru nak berkebun. Tuan-tuan. Bukan umur kita dah nak pergi situ. Ni berlaku tuan-tuan. Ni cerita yang diceritakan. Belah kambing tak apa. Jangan pergi semayang dekat kelang. Sa'labah tuan-tuan dia semayang di kalangan kambing. Sa'labah. Dia minta, ya Rasulullah doalah kat saya kaya. Sahabat dia minta juga. Rasulullah tak payah, tak payah. Hampa macam sekarang ni elok lah. Sa'labah kata, ya Rasulullah saya nak kaya, tolonglah doa. 3 kali dia minta. Nabi doa. Kaya lah dia. Kambing tadi. Dia dapat kambing, berlembah-lembah kambing dia di Madinah. Kaya lah. Lalu dia semayang di kalangan kambing tadi. Dia tak main semayang doa. Tuan-tuan, tak main semayang doa. Buat kambing 2 ekor hilang, lagi tak semayang doa. Pergi ke sana, pergi ke sini, cari tak jumpa. Kambing tu pula seekor 1,500 pula tu. Kalau 2 ekor, dah 2,400 lah. Orang nak beli akikah kurban ni, hampir hilang. Mana pula? Duduk cari kambing, bukanlah habis satu kampung. Buatnya kambing pergi singgah rumah seorang tu, dia kata kita curi pula. Buat kambing aku duduk sini. Tuan-tuan ni harta, tuan-tuan. Akhirnya, sampai Sa'labah tu Nabi istihad dia sebagai seorang yang tak diterima segala zakat yang dia nak bayar. Pasal apa? Dia tuduh Nabi ni ceti lah, pengutip hutang lah. Nabi kata jangan duk ambil. Dia nak bayar zakat, jangan duk terima. Tu tuan-tuan, Nabi dah benci sangat Sa'labah. Sedangkan dia ni memang sahabat Nabi, duk main doa. Dah kaya dah jadi macam tu. Ni kita kata kat kita masing-masing lah tuan-tuan. Semua kita ni kaya-kaya belakang ni. Semua orang berada belakang. Bukan kata kita tak ada apa, kita macam ada.
Maka harta itu melalaikan dirinya pada menjunjung apa suruhan Tuhan dan dibawanya bersuka-suka. Harta ni kan, dia akan jadi kita tu nak gembira, nak suka-suka dan bermain-main, nak main-main. Macam itulah. Bersuka-suka dan bermain-main dan bersedap-sedap dengan harta tu tadi. Nak sedap dengan harta tu tadi. Nak main, nak bersedap-sedap, nak bersuka-suka dan terkadang suka-suka tadi, main-main tadi, bersedap-sedap tadi, terkadang, tak selalu, dibawanya mengerjakan yang haram. Terus digunakan duit tu yang banyak main judi. Main judi dalam rumah. Kita duit banyak. Kalau macam mana pun duit banyak lagi. Dua almari banyak lagi dalam duit. Tak habis-habis. Habis satu almari, ada 5 almari lagi. Tak habis-habis duit banyak. Dia jadi kadang-kadang dia buat yang haram, dan apa jua yang melalaikan daripada menjunjung suruhan Tuhan. Apa yang kata wajib macam sembahyang contohnya, dia orang tak sembahyang, dia lalai, dia tak sembahyang. Dia kaya. Tuan-tuan kaya, saya kaya, tapi tak mau jadi macam ni ya. Kita kaya tapi kita tak lupa Allah. Kita bersuka-suka tapi tak sampai haram. Kita bermain-main tapi tak sampai haram. Kita bersedap-sedap dengan harta kaya kita tapi tak sampai yang haram. Dan segala perintah Allah kita junjung. Itu tak apa, kaya. Sama kaya macam tu. Maka orang dia kata orang fakir itu. Dia kata orang fakir itu pula, dia cerita balik. Yang masuk syurga amal itu. Apa yang hendak suka, dia nak suka macam mana? Harta tak ada. Apakah ia hendak buat sedap-sedap? Harta tak ada. Kerana tak ada harta. Sedap-sedap dia. Tak pernah selesa duduk panas kan? Nak masuk dalam rumah pun panas, luar rumah pun panas. Macam itulah. Tak selesa. Sebab susah. Jadi, maka sudahlah dapat ia berpaling kepada menyempurnakan surau. Kalau macam ni, baik aku pergi surau. Surau sejuk, ada aircon. Rumah tak ada aircon. Pergi surau lah. Selesa, luas. Dia ada masa. Pergi masjid lah. Kan? Pergi masjid. Walaupun mula-mula kita pergi masjid, tentu adalah niat kita tu kerana dunia kan. Kerana orang kata, kerana kebendaan. Tapi lama-lama tuan-tuan kita ulang alik, Allah bagi kat kita nanti ikhlas tu. Tak, saya bukan datang kerana pahala dosa dah. Saya datang masjid ni bukan kerana nak keramat-keramat mulia, tak ada dah. Saya datang masjid ni sekarang kerana nak redha Allah. Dia akan datang kan. Yang penting kita ulang alik masjid. Allah akan bagi. Yakinlah Allah tak akan biar kita tak diterima ibadah kita tu oleh Allah. Kita dah rajin duk main tu, Allah bagi tuan-tuan. Ikhlas tu kita akan dapat. Anak-anak saya, anak-anak tuan-tuan kita dulu, mula-mula budak-budak dulu, bukan ikhlas pun semayang, mak suruh, ayah suruh. Kalau mak ayah suruh tak semayang. Tanya ni yang pemain semayang. Mak suruh mari, ayah suruh mari, tak mari dia marah. Tu yang mari. Memang kerana mak ayah lah. Tapi kita duk mengaji, duk main-main. Allah tukar niat tu jadi niat kerana Allah. Tu ilmu tuan-tuan penting. Tu nak ada kuliah, nak ada tazkirah, nak ada muzakarah tentang bab ilmu ni. Supaya kita boleh nampak ikhlas ni macam ni rupanya. Tu yang dulu-dulu tu tak ikhlas dah. Mudah-mudahan Allah ampunlah kita dah ikhlas dah. Kebaikan menghapuskan kejahatan. Jadi hak yang fakir tadi dia dah nak sedap pun tak ada, nak main-main pun tak ada harta, nak suka-suka pun tak ada harta. Dia berpaling kepada kita buat suruhan Allah lah dan menjauhkan tegahannya. Kita tengok berlaku di Syria dengan di Turki. Semua berkabung. Hiburan tak ada, sukan tak ada, semua tak ada. Yang ada zikrullah, selawat Nabi, astaghfirullah, muhasabah diri, yang ada. Kita kembali balik kepada Allah. Semua pakai ingat Allah belaka. Allah Tuhan, tak ada Tuhan mereka Allah. Sebab harta tak ada. Kesedapan dah tak ada.
Nak suka-suka pun tak ada harta. Jadi apa yang boleh buat masa tu? Ingat kat Allah. Ingat kat Allah dan menjauhkan tegahan Allah. Nak buat tegahan Allah tak boleh, tak ada harta. Tak ada benda. Dan tidak ia dapat berbesar-besar diri. Nak besar diri minta dia. Nak makan pun kena orang bagi. Kalau duk sombong-sombong, siapa orang tak bagi? Dia sombong-sombong, duk ego-ego, orang nak bagi makanan, dia tak ada makanan. Nak ambil mana? Mau tak mau rendah diri. Dia tak besar diri dan bermegah-megah dan berasa kepadanya hina dan dhaif, itu yang ada kat dia. Aku ni hina, aku ni lemah. Megah-megah pun tak ada lah. Sungguh tuan-tuan dah rasa, tuan-tuan dah kaya. Apa tuan-tuan dah buat? Saya dah rasa. Kita kata kita kaya. Kita jadi megah, besar diri, sombong, tak rasa hina, tak rasa lemah. Cakap pun dengan Allah pun tak ada adab. Hukum Allah ni kita sangka buruk, kita tak sangka baik. Macam-macam lah. Kita ada harta, kita ada pangkat, kita kaya. Dia mudah jadi macam tu. Tak jadi tak apalah, alhamdulillah. Dan jadi pula pada waktu berkira-kira Nuh di akhirat nanti, dan berhisap-hisap di padang mahsyar nanti, ada korang tiada apa keberatan atasnya dengan sebab tak ada harta itu, hanya hisapnya banyak kebajikan dan ingat Allah. Harta tak banyak, maka tak banyak perhitungan. Harta ni ditanya ambil di mana, belanja ke mana. Ambil di mana, belanja ke mana. Adakah kita ambil cara haram atau belanja cara haram, ataupun ambil cara halal belanja tempat haram, ataupun ambil cara haram belanja tempat halal? Ada juga hak tu. Ditanya tentang harta tuan-tuan. Harta sikit, sekupang ditanya, 2 kupang ditanya, 3 kupang ditanya, lagi berbilion-bilion lagi lah ditanya. Ambil di mana, belanja ke mana. Sebab tu orang-orang yang pernah tuan-tuan, saya kata tuan-tuan pernah ambil rasuah lah, kita ambil rasuah. Kita tahu tu rasuah, hukum dia haram. Kita tahu. Kita ambil juga. Maka kerajaan SPRM tak tahu kita ambil tu. Tak ada bukti. Dan tak tahu pun kita ambil tu. Kita rahsiakan benda tu. Kita kata lepas, bukti tak ada. Oleh kerana kita ni orang beriman, kita percaya pada hari akhirat, kita percaya Allah tu Maha mengetahui. Macam mana kita nak buat dengan Allah? Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat. Manusia tak ada kemampuan tu. Maka manusia tak tahu, tak dengar, tak lihat, tak salah. Bebas. Nuh, Allah Allah tahu. Itu macam mana? Kita tetap duduk guna lagi duit rasuah tu. Duduk pakai lagi duit rasuah tu. Duduk berbangga-bangga dengan duit rasuah tu lagi. Sebab didapati kita tak bersadar. Sedangkan kita sendiri tahu kita rasuah tu. Allah lebih tahu lagi. Orang tak tahu. Ni bahaya tuan-tuan ni. Macam mana tu? Di padang mahsyar nanti akan ditanya oleh Allah. Banyak tu kalau sampai berbilion-bilion ni, jenuh nak jawab. Sampai juta, ratus juta, berbilion-bilion. Nak jawab dengan Allah tu. Ambil di mana? Lama tuan-tuan, hisap yang lama. Yang begitu panjang. Bagi orang fakir tadi hisap pendek, tak lama sebab harta tak ada. Yang ada kebajikan, ingatkan Allah. Kerana itu banyak orang fakir itu, ini kesimpulanlah, jadi isi syurga. Tuan-tuan. Wat tala'tu finnar fara'aitu aksara ahlihan nisa. Habis. Dan Nabi kata, aku lihat pula dalam neraka itu, aku nampak kebanyakan isinya orang-orang perempuan. Pula Nabi dah tengok tadi orang kaya. Aku tengok yang masuk neraka ni ramai wanita. Sebab pun
Nah, sebab pun banyak jadi orang perempuan itu isi neraka ialah kerana kebanyakan wanita jahat perangai. Akhlaknya jahat, akhlak tak baik. Sebab tu orang perempuan, dia tak boleh jadi wali nikah. Dia kena diwalikan oleh orang laki-laki. Wanita ni memang telah dijanji oleh iblis bahawa nak guna dia sebagai alat untuk merosakkan orang lelaki. Itu janji, dialog iblis dengan Nabi. Apa alat kamu yang paling berkesan, yang paling kuatlah untuk goda orang lelaki supaya jadi jahat? Iaitu wanita. Tuan-tuan. Wanita mudah terpedaya dan mudah. Sebab tu nak pergi mana-mana nak kena ada mahram wanita. Nak kena ada orang wali yang menjadi mahram dia nak pergi mana-mana. Dia tak boleh seorang. Seorang dia akan mudah dipedaya oleh syaitan terutamanya. Dia akan jadi jahat perangai. Ni tuan-tuan ni peranan wanita. Sifat wanita kebanyakannya sebab jahat perangai lah yang masuk neraka. Yang baik perangai masuk syurga lah. Yang perangai tak baik tu tadi, akhlaknya tak baik tadilah, dia buat maksiat dia sebut kan. Dan jahil banyak tak tahu. Tidak sempurna akal, jahil, tidak sempurna akalnya, banyak akalnya tak tahu. Ini punca dia. Dah tak mau mengaji, tak mau belajar, tak mau bertanya, tak mau berzakarah. Sebab tu untung wanita-wanita yang mau mengaji, yang mau belajar, yang mau berzakarah, yang mau bertanya. Maka dia tahu, tak jahil lah, alim lah. Tu nak perlu kepada alim tu tadi. Dan wanita apabila keluar rumah, cukup bahaya. Diguna oleh iblis untuk melakukan kejahatan kepada masyarakat. Maka di rumah, wanita duduk lebih sempurna daripada keluar rumah. Duduk di rumah. Lebih rahmah Allah daripada murka Allah. Keluar saja, dia mudah dimurkai oleh Allah. Sebab ni, jahil. Tak sempurna akal. Dia kena ada wali ikut dia. Dia kena ada mahram ikut dia sekali. Tuan-tuan macam mana ni, dah jadi wanita ni. Dan busuk mulut. Yang kedua. Sebab apa masuk neraka ramai? Busuk mulut. Busuk mulut ni, mulut tak jagalah dia duk cakap benda sia-sia lah, senang sebut. Busuk mulut ni. Dan yang ketiga, suka maki-maki ni. Suka maki-maki ni. Suka berkelahi lah saya sebut. Suka berkelahi. Dan suka mencarut. Duk cakap benda yang carut-carut ni. Benda yang jijik-jijik ni dia suka cakap. Dan ni dia. Suka berkelahi. Ni yang masuk neraka ni. Perempuan macam perempuan, tak ada ni tak apa. Faham, elok, solehah, banyak ilmu, banyak beramal, akalnya sempurna, mulut tak mengumpat, tak maki orang, tak carut orang, tak suka berkelahi-kelahi dengan orang ni. Okeylah. Kan? Ramai juga yang masuk syurga. Dan ramai juga yang masuk neraka sebab ni. Dan suka berbuat fitnah. Ni wanita. Dan buat celupar mulut. Mulut ni celupar. Dan suka berlawan. Suka berlawan dengan orang sekampung. Tu dia nak. Suka berlawan. Tu dia. Dengan orang-orang yang kampung. Sekampung lah, orang sekampung lah. Suka berlawan. Mana suka dengki-mendengki. Lawan lah. Siapa di antara yang paling bagus. Itu dia tuan-tuan. Dan suka keluar dari rumahnya dengan tiada izin suami. Ini paling banyak kan. Keluar rumah tanpa izin suami. Suami tak tahu dia pergi mana. Balik cari tak jumpa. Kata duduk tang sana sini tu. Kan? Orang pula bagi tahu. Dan membuat barang yang tiada sukai suami. Suami tak suka, hak tu dia buat. Suami tak suka, hak tu dia buat. Terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum syarak.
Suami kata, tutuplah aurat lah. Suami sukalah sebab Allah suruh. Dia pun sukalah tutup aurat tu. Tak, dia tak mahu tutup. Dia bantah. Hak suami suka tu dia tak mahu buat. Dia suka duk buat benda hak suami dia tak suka. Ini suami ya, bagi yang berkahwin. Dan melawannya suami. Lawan suami ni, tengking suami ni, jakah suami ni. Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi datang balik rumah, dia sambut Rasulullah, dia berdiri. Nabi kata, tak apa, duduk. Aisyah ni dia hormat Rasulullah sebab Rasul tu Rasul, dia khalifah lagi. Memang orang besar lah Nabi tu. Bila dia datang, giliran rumah isteri tu, semua isteri sambut dia, berdiri dia. Aisyah. Rasulullah kata, tak apa, duduk, tak berdiri, tak apa. Tapi itulah penghormatan isteri tu tadi kepada suami dia tadi. Dia bangun berdiri. Dan Nabi kata, tak apa, duduk, tak apa, tak berdiri lah. Nabi kata, Nabi tidak atas riba dia. Di situ dia tengok uban yang ada pada Nabi. Dia tengok uban Nabi tu, dia dah menangis. Rasulullah tak lama dah nak kembali ke rahmatullah sebab uban dah ada. Maka menangis tu, air mata jatuh atas pipi Nabi. Tuan-tuan. Jatuh atas pipi Nabi. Nabi kata, siapa yang menangis? Kamu ke? Sebab apa kamu menangis? Dia kata, tengok uban Nabi ni, maknanya Rasulullah ni dah nak wafat. Dia sedih situ. Sebab apa? Nanti kalau berlaku kematian, memanglah suasana tu akan hibah, akan sedih, macam-macam lah. Tu Nabi tanya dia. Adakah kamu akan rasa macam mana? Kamu akan rasa macam mana kalau kata berlaku kematian dalam rumah tangga kita ni? Aku mati, Nabi kata dulu. Dia akan rasa hibah, rasa sedih, rasa macam mana nak hidup ni tanpa suami dan sebagainya. Memang Nabi kata akan berlaku macam tu. Lepas tu Nabi kata, ada lagi tak apa pandangan kamu tentang kematian ni? Dia kata, tak ada dah. Allah dan Rasul saja yang tahu. Nabi cerita, kalau berlakunya kematian satu umur, maka akan berlakulah suasana dia, umur tu akan jadi umur yang sedih. Dan kesedihan itu, terutama yang paling terasa, yang matilah, akan rasa kesakitan roh keluar dari jasad. Tu dia tuan-tuan. Dan dia akan melihat dalam rumah tu siapa yang menangis, siapa yang tak menangis. Dan apabila nak dimandikan, nak dikapankan, semua sakit. Jurus hayak, dia kata tukang jurus ni, tolonglah jurus hayak elok-elok lah, jangan jurus hayak panas-panas sejuk sangat. Kita tak dengar. Jin dan binatang dengar. Jin dan manusia tak dengar. Binatang lain semua dengar. Kesakitan yang ada kepada si mati tadi. Nabi cerita. Nak mandi tu, kena mandi elok-elok dengan air yang tak sejuk sangat, tak panas sangat, macam tu lah. Nak cabut pakaian tu, nak buka pakaian tu, cabut elok, jangan cabut kuat-kuat, aku sakit. Kita tak dengar tuan-tuan. Tapi hadis Nabi kata macam tu. Mayat tu sakit sebab dia aku barulah roh keluar dari jasad, aku sakit lagi, hampa duk buat menjadi lagi aku sakit, duk ngadu. Itu Nabi katakan berlaku. Maka dimandi, dia rasa kesakitan, di kapan, dia kata janganlah ikat kuat-kuat sangat, jangan tarik kuat-kuat sangat, jangan kejap sangat. Ni aku sakit terimpit ni. Lepas tu bawa pergi semayang. Usung pergi ke kubur. Lepas masuk dalam kubur tu, kita balik. Maka apa berlaku kat dia? Seorang-seorang dalam kubur tu, Nabi kata, itulah suasana yang amat dahsyat, yang menggerunkan, yang mengerikan kepada si yang mati tadi. Semuanya tak boleh masuk. Harta tak boleh masuk, keluarga tak boleh masuk, kawan tak boleh masuk, semua balik. Malam tu, malam pertama, malam kedua, sampailah hari kiamat. Duduklah kubur. Ini suasana nak cerita tentang Aisyah. Dia hormat Rasulullah tu. Sampai peringkat semua isteri minta supaya Nabi layan mereka macam isteri-isteri permaisuri Rom, Parsi. Kan? Permaisuri itu dilayan macam mana? Dia penak lah.
mereka dapat macam tu punya layanan. Nabi kata boleh. Tapi kalau kamu nak macam tu, Nabi kata dia tak boleh bagi. Kalau kata nak macam tu juga, Nabi kata akan aku cerai semua sekali. Hampa pilih dua. Allah tak boleh bagi layanan istimewa yang macam tu. Nak macam permaisuri Rom Parsi. Semua bakat pilih Rasulullah, tak mau. Tak mau kemewahan tu, tak mau. Pilih Rasulullah belaka. Ini isteri Nabi. Maknanya depa tak akan buat benda yang Nabi tak suka. Dan tak akan melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau lawan, duk buat juga yang Nabi tak suka, yang suami tak suka, kebanyakannya inilah dosa yang dibuat oleh wanita hari ini dan akan datanglah wanita duk buat dosa ni, duk lawan ni. Maka masuk neraka. Dan menurut apa habis suami tadi, dan menurut apa kehendak syaitan. Apa syaitan nak, dia ikut belakang. Syaitan suruh buat tu, syaitan suruh buat ni, hak haram lah. Hak dosa-dosa, hak yang jauh dengan Allah tu, dia buat. Dan syaitan sentiasa memegang telinga dia ni. Syaitan pegang telinganya, menghalakan kepada sekalian tersebut itu, bawa telinganya, menghala ke arah dengar kehendak syaitan. Apa syaitan nak, buat. Maka inilah yang disebabkan Nabi nampak dalam neraka wanita paling ramai sebab dosa-dosa ni. Ini dosa ni. Perempuan jangan duk buat dosa ni. Perangai yang tak baik, busuk mulut, suka maki orang, mencarut, suka berkelahi, buat fitnah, celupar mulut, berlawan sekampung, suka keluar rumah tanpa izin, buat yang suami tak suka, melawan suami, lepas itu ikut kehendak syaitan. Itulah tuan-tuan, hadis Nabi SAW ini kita dah baca, mudah-mudahan Allah bagi saya faham, tuan-puan faham, dan kita sama-sama balik semak diri masing-masing. Adakah kita ni duk buat amalan ni? Kalau kita dah yang sedang duk buat, kita berhenti bertobat. Minta ampun kepada Allah, ubah perangai, ubah akhlak kita supaya kita ni dapat masuk syurga ramai-ramai tadi. Wanita pun ramai masuk syurga dan ramai juga masuk neraka sebab ni. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung lagi hadis yang akan datang berkaitan dengan neraka dan syurga lagi insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kali ini Allah bagi taufik dan hidayah, kita dapat semak diri kita dan cuba kita amalkanlah yang baik daripada Allah, yang lemah tu kita lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.